Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam 3 Ramadan untuk perkongsian tips dan juga motivation dan supaya kita berkonsisten dalam bulan puasa ini dalam menulis tesis maupun tulis artikel. Jadi kita siri yang ketiga, 3 Ramadan, kita dah masuk topik apa itu penyataan masalah. Okey, apa itu penyataan masalah? Okey, poin pertama apa yang pakcik maklumkan dalam slide, menulis masalah kritikal dalam bentuk penyataan. Ada masa pakcik tulis masalah relevance, ada masa pakcik tulis masalah kritikal dalam bentuk penyataan yang bersesuaian bagi menjalankan penyelidikan dan memberi justifikasi yang munasabah. Dari segi aspek pemilihan, penetapan, keperluan, kekurangan, kelebihan, peluang, potensi bagi penyataan masalah tersebut. Jadi penting kita ni kalau nak tulis penyataan masalah, dia merupakan masalah kritikal yang ingin ataupun yang hanya boleh diselesaikan dalam konteks penyelidikan. Jadi kesesuaian dalam penyataan masalah ni perlu ada support, iaitu justifikasi dalam menyokong statement itu dalam bentuk penyataan. Jadi bahasa mudah dia untuk poin yang pertama, penyataan masalah adalah masalah kritikal yang ingin diselesaikan dalam konteks kita ni tesis, okey, dalam tesis dalam penyelidikan. Jadi kalaulah kita tulis sesuatu penyataan, yang pertama dia bukan kritikal, dia akan jadi umum. Bila jadi umum, dia tidak khusus. Okay. Sekiranya masalah itu kritikal tetapi dia tidak selesaikan dalam tesis ini atau penyelidikan ini, dia dianggap sebagai penyataan masalah yang tidak bersesuaian kerana kita tak selesaikan dalam konteks penyelidikan. Jadi penting kita punya statement itu dalam kita memilih dan menetapkan. Jadi penyataan masalah ni masalah relevan atau masalah kritikal ni adalah satu keperluan disebabkan kekurangan dalam penyelidikan, kelebihan, ada dia punya strength, opportunity, peluang dan potensi. Okey, dari penyataan tersebut yang boleh diselesaikan dalam konteks penyelidikan. Itu poin nombor 1. Poin nombor 2, penyataan masalah ni selain daripada kritikal tadi, dia perlu khusus. Khusus dirumuskan secara spesifik atau dipanggil sebagai spesifik lah. Kalau kita faham khusus pun dah clear dah. Tapi pakcik tambah, dirumuskan secara spesifik mengikut apa yang hendak dikaji. Yang mana masalah ini diterjemahkan solusi melalui objektif dan persoalan kajian. Seperti mana yang kita faham berkaitan dengan latar belakang yang kemarin. Latar belakang sangat penting dalam penciptaan atau sebagai pencetus kepada penyataan masalah. Jadi setiap penyataan dalam bahagian penyataan masalah ini akan diterjemahkan, akan tercetus, akan pencetus pula pada objektif. Jadi kita ada masalah, kita kena cari solution dan solution itu diterjemahkan dalam bentuk objektif dan persoalan kajian. Jadi sejauh mana kita nak faham kat sini statement kita dalam penyataan masalah tu, sejauh mana penyataan yang kita tulis ni akhirnya akan diselesaikan ataupun akan membina kepada pembentukan objektif dan persoalan kajian. Yang mana objektif tadi akan menyelesaikan setiap permasalahan yang kita sebut dalam penyataan masalah. Poin yang ketiga, adakah penyataan masalah penyelidikan ini selari dalam menjelaskan pembinaan objektif dan persoalan kajian? Pakcik memang suka statement ni. Nama dia adalah alignment. Jadi poin nombor 2 tadi dah beritahu dah kita harus khusus, okey, mengikut apa yang kita ingin kaji dalam bentuk penyataan dan dapat digambarkan, diterjemahkan dalam bentuk solusi melalui objektif dan persoalan kajian. Poin yang ketiga ni kesinambungan pada itu menunjukkan bahawa penyataan masalah ini secara selarinya boleh menjelaskan kepada pembinaan objektif dan persoalan kajian. Keyword yang biasa orang akan ungkit ataupun ditanya dalam kita punya proposal defense and viva adalah you punya problem statement dan you punya objektif tak match, tidak selari. Jadi sejauh mana statement dalam penyataan masalah ini boleh diselesaikan. Jadi mana objektif dia?
Jadi kita tak boleh keluarkan objektif bagi statement kita dalam penyataan masalah. Jadi itulah yang menjadi punca kenapa nombor 3 ni saya ataupun Pak Cik highlight bahawa banyak kesilapan kecil di kalangan penulis baru ataupun kita baru ialah first semester kan, semester kedua nak menulis penyataan masalah ni, kita mungkin tak berapa baik dalam konteks nak faham keseluruhan tesis ni. Jadi adalah beberapa kekurangan yang mana kita tanpa kita sedar kita punya penyataan masalah tidak selari dengan objektif maupun persoalan kajian. Poin yang keempat dalam bahagian introduksi memperkenalkan apa itu penyataan masalah adalah masalah harus dapat diuji. Bila tadi poin yang pertama dah sebut dah, harus diselesaikan dalam konteks penyelidikan. Tapi penyelidikan itu dapat diuji secara saintifik, secara empirical. Biasanya saintifik ni dalam golongan sains, empirical dalam bidang kuantitatif dan humanistik. Secara terperinci dia sama ada dalam bentuk deskriptif, penerokaan, penjelasan, pengenalpastian, penentuan, penyiasatan dan peramalan. Jadi semua perkara ini boleh diuji dalam penyelidikan secara saintifik, empirical maupun humanistik. Okey, iaitu dimungkinkannya adanya penyelidikan dalam konteks pengumpulan data, analisis yang digunakan sebagai proses ataupun bahan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi penting poin yang keempat ni boleh diuji secara saintifik, empirical dan humanistik. Sama ada deskriptif, penerokaan, penjelasan, pengenalpastian, penentuan, penyiasatan, peramalan dan lain-lain. Iaitu yang mana diterjemahkan dalam proses dari konteks pengumpulan data dan boleh berupaya mendapat analisis, terusnya dapatkan dapatan dan kita dapat menjawab setiap permasalahan itu dengan diwakili oleh objektif dan persoalan kajian. Jadi 4 poin penting untuk kita faham apa itu penyataan masalah. Dia merupakan masalah kritikal yang boleh dijanakan ataupun dijalankan dalam sebuah penyelidikan. Sila support juga dengan justifikasi untuk statement ini. Poin yang kedua, masalah penyataan itu adalah khusus, iaitu secara spesifik yang akhirnya boleh diterjemahkan solusi melalui objektif dan persoalan kajian. Yang ketiga, penyataan masalah penyelidikan harus selari, perlu align antara penyataan masalah dengan objektif dan persoalan kajian. Yang keempat, masalah ini harus dapat diuji secara saintifik, empirical dan humanistik. Jadi ada 4 poin penting kalau kita nak faham apa itu penyataan masalah. Okey, kita pergi slide yang kedua. Okey, keyword kat sini adalah penyataan masalah. Saya masih lagi menggunakan perkataan relevant di sini, iaitu penyataan masalah haruslah relevan ataupun kita nak gantikan relevan tu boleh dengan perkataan critical, lagi apa? Khusus, apa lagi? Spesifik. Jadi banyak kan? Jadi pakcik letak kat sini relevan. Ada setengah buku mengatakan penyataan masalah tu harus fokus. Fokus tu betul lah. Yang relate. Sebab tu saya gunakan perkataan relevant. Dan yang kedua adalah kita tak boleh lari dalam konteks problem statement, kita nak menghasilkan sesuatu additional ataupun extension. Sebab tu kat sini pakcik tulis penyataan masalah, relevan dan perkembangan. Ada 5 poin penting kat sini untuk kita faham tentang penyataan masalah dalam konteks yang relevan dan extend tu, perkembangan tu, perkembangan. Poin yang pertama, apakah, ini persoalan ni sebenarnya persoalan, ada 5 persoalan. Persoalan pertama, apakah rasional masalah kajian ini dengan bidang khusus kajian atau topik kajian? Okey, itu kita kena jelas bahawa orang akan tanya, penilai, supervisor akan tanya, apa rasionalnya penulisan penyataan masalah ni dengan bidang kita dan topik kajian kita. Jadi itu paling penting. Jadi you kena tahu dalam bidang ni, macam kita bincang yang hari pertama dan hari kedua kan, first Ramadan dengan second Ramadan tu, pakcik ada tekankan betapa pentingnya kita nak tengok supaya aras tu capai, tahap tu capai. Dalam kata lain menggunakan perkataan makam PhD, makam master tu. Jadi penting kita nak pastikan walaupun penyelidikan kita ni ada yang multiple disiplin, kita nak beritahu ini masalah penyataan ni adalah rasional dan dengan bidang khusus dengan topik kajian yang ingin dikaji. Itu nombor 1. Poin nombor 2. Okey, yang ni memang ditanya. Dalam artikel jurnal pun tanya, dalam tesis pun tanya. Dan benda ini adalah satu kelebihan kalau kita ada, iaitu adakah kajian ini asli atau original? Dan adakah terdapat jurang pengetahuan yang hendak ditangani? Bahasa yang biasa orang sebut adalah gap. Okey, pakcik
memang setuju bahawa perlu ada gap dalam penyataan masalah, iaitu dari perkembangan. Tetapi pakcik kat sini ada satu definisi, bukan satu lah. Maksudnya secara umum dan secara spesifiknya, umum dan spesifik, kedua-duanya lah. Okey, bahawa penyataan masalah tu harus dalam konteks yang luas. Dari segi orang kata apa? Kelebihan, kekuatan, peluang, kekurangan, keprihatinan. So banyak perspektif yang dikatakan sebagai gap. Gap bukan orang kata, oh tak ada orang buat, kurangnya orang buat. Orang tu kata kena buat. Itu je. Jadi definisi gap harus luas. Benda tu datang manfaat, jadi satu peluang, menjadi satu potensi, dia menjadi satu kekuatan, ada ruang, keperluan. Itu gap lah. Jadi dekat sini poin nombor 2 ni nak beritahu bahawa sejauh mana penyelidikan kita ni ada nilai asli dan original dan keupayaan kita dalam menulis penyataan masalah tu dapat menggambarkan jurang pengetahuan yang hendak kita tangani. Itu poin nombor 2. Poin nombor 3, persoalan dia adalah apakah penyataan masalah khusus ini, iaitu penyelidikan ini yang hendak ditangani dan diselesaikan. Jadi orang melihat pada statement. Okay, kadang-kadang the way kita menulis tu kita tak dapat tangkap apa masalah kajian yang kita nak buat. Okay, you lebih pada masalah umum, bukan pada masalah penyelidikan. Jadi apakah penyataan masalah yang khusus melalui penyelidikan ini yang hendak ditangani dan diselesaikan. Poin nombor 4, mengapa penyataan masalah khusus ni, penyelidikan tersebut wajar dan sesuai dijalankan penyelidikan. Ini yang tadi, kenapa you merasakan statement penyataan masalah ini wajar sekarang ni sesuai dijalankan penyelidikan. Tadilah disebabkan keperluan, adanya permintaan dapat beri lebihan manfaat, boleh meningkatkan value added, mengisi kelompongan yang ada, kekurangan yang ada, nak tunjukkan perkembangan dalam penyelidikan. Wajar lah tu. Sebab tu masalah ini sesuai dengan penyelidikan, kemudian sesuai dan wajar untuk dijalankan penyelidikan. Kerana dapat mengisi banyak contribution nanti. Poin nombor 4, persoalan nombor 5, bagaimana penyataan masalah khusus ini, penyelidikan ini berpotensi untuk ditangani atau diselesaikan dengan penyelidikan oleh penyelidik. Okey, dalam konteks ini nak beritahu bahawa kita nak beritahu bahawa penyataan masalah dalam penyelidikan ini dapat ditangani dan diselesaikan oleh penyelidik. Sebab tu research ni kita kena tengok tempoh masa kan, master setahun setengah, PhD 3 tahun, sejauh mana kita nak tengok masa penyelidik kita ni, kalau orang kuali dia sebagai instrumen nak menunjukkan keupayaan untuk kita selesaikan dalam tempoh penyelidikan. Mampu tak mampu dari segi penyelidikan itu sendiri untuk menjawab setiap objektif, kita sebagai researcher mampu tak kita nak kendalikan penyelidikan dalam tempoh ikut kesesuaian. Orang buat research grant pun ada tempoh, orang buat master pun ada tempoh, orang buat PhD pun ada tempoh. Okey? Jadi ada 5 persoalan. Pertama, persoalan mengaitkan kaitan dengan rasional, sejauh manakah apakah rasional masalah ini dengan bidang khusus dan topik kajian. Persoalan kedua, adakah kajian ini asli, adakah terdapat jurang dapat mengisi jurang pengetahuan. Yang ketiga, penyataan masalah yang khusus ini dapat ditangani dan diselesaikan. Kemudian penyataan masalah ini sesuai dijalankan penyelidikan. Yang ketiga, penyataan masalah khusus ini dapat dijayakan dan diselesaikan oleh penyelidik. Ada 5 persoalan yang kita kena fikir. Jadi jangan kita fikir, penyataan masalah je. Okey, kena fikirkan mampu ke tak mampu sebagai penyelidik ni. Rasional ke tidak? Ada asli tak? Ada mendapat misi ke jurang pengetahuan tak? Dapat diselesaikan tak? Okey, jadi sesuai ke nak jalankan penyelidikan? Sesuai ni nak tengoklah sama ada pakai mono method ke, mix method ke, multi method ke, nak gunakan data primary ke, nak pakai secondary ke, nak guna secara individual ke ataupun group organizational. Jadi semua tu kena dipertimbangkan dalam konteks penyelidikan. Okey. Kemudian kat sini pakcik kongsikan ada 4 jenis. Ada 4 jenis untuk kita bincangkan dalam konteks penyataan masalah. Yang pertama, sebuah penyelidikan itu dapat memperjelaskan atau manfaatkan penyataan masalah yang pertama dari segi faktor sumbangan baru. Jadi orang buat penyelidikan dalam konteks baharu. Yang mana dapat menyumbang faktor sumbangan baru. Dengan menjalankan kajian yang memberi sumbangan kepada jurang akademik.
pengetahuan, industri dan kekurangan yang wujud dalam literature. Ini topik baru, dapat memberi sumbangan yang baru dalam konteks jurang tadi, jurang pengetahuan akademik maupun industri maupun daripada literature sedia ada. Ini bagi orang yang buat satu kajian yang konteks baharu ataupun penambahbaikan ataupun kita kata dia shift, bergerak, dapat memberi sumbangan baharu itu. Yang kedua, ada orang buat penyelidikan yang mana penyataan masalah tu dari konteks replikasi dan juga extension. Iaitu research pengulangan, iaitu replikasi dan juga di extension, dia berkembang. Yang tadi nombor satu tu betul-betul baharu. Yang kedua ni extension maupun replicate. Jadi mereplikasi dan mengubah suai ni sama ada adopt ataupun adapt. Adapt tu replikasi lah, adapt tu kita ubah suai, kita extend. Bagi kajian lepas yang relevan dengan menggunakan, so bila kita extend ni tadi dengan ada perubahan pada teori dan mungkin ada penambahan pada teori, kita punya unit analisis, kesahan dan kebolehpercayaan, design iaitu reka bentuk, strategi penyelidikan, lokasi, saiz sampel, teknik penyelidikan, ada yang sama, ada yang berbeza. Jadi bila bincangkan dalam konteks metodologi dan literature review, contohnya literature review tadi teori, metodologi start pada research design, sampling, setting, validity, reliability, sampailah semua kecil tu lokasi size semua tu perlu diperincikan. Jadi mungkin dari luaran nampak seperti penyelidikan kita sama, tetapi kita gunakan research design yang berbeza. Kita menggunakan setting populasi dan sampling yang berbeza, teknik size yang berbeza. Jadi kita juga menggunakan orang kata proses-proses untuk analisis yang berbeza. Jadi kat sini sebenarnya nak beritahu bahawa penyelidikan kita ni sebenarnya boleh juga dalam konteks replicate. Replicate semua sama lah. Cuma tukar tempat dia, tukar setting. Kajian dekat UK, tukar kajian kat Malaysia. Itu replikasi. Tapi kalau kajian extension, kita extend. Hari tu guna teknik sampling lain, kita pakai teknik sampling lain. Hari tu pakai strategi, dia pakai eksperimental, kita pakai survey. Itu walaupun hal yang sama, penyataan masalah yang sama, tetapi kaedah metodologi yang berbeza dianggap sebagai extension. Sebuah pendidikan extension. Nombor 3, jenis adalah dari segi perhatian. Yang ini yang banyak dalam bidang social science, yang mana kita terlepas pandang tentang isu ini. Sebuah kajian yang meneliti topik yang diabaikan, dipinggirkan atau terlepas pandang. Ini kajian-kajian yang contohnya sekarang kan kajian kemiskinan, golongan asnaf, B40. Tahun dulu, sebelum ni, tahun sebelum ni mungkin bahagian itu ada kajian tapi kurang. Tapi sekarang ni orang melihat dengan adanya orang kata matlamat secara worldwide macam UNESCO keluarkan SDG, jadi perkara-perkara ini dilihat semula. Jadi benda ni adalah faktor perhatian. Poin yang ketiga ni faktor perhatian dengan meneliti topik yang kita abaikan, dipinggirkan atau terlepas pandang. Okey, jenis yang keempat penyataan masalah adalah aspek faktor praktikal. Mengkaji topik yang boleh menyumbang kepada akademik, kerajaan, industri, komuniti atau masyarakat yang membawa pengenalpastian teknik atau teknologi, inovasi, penyelesaian yang praktikal untuk dilaksanakan. Okey, faktor praktikal ni memang dalam konteks, contohnya orang dalam bidang teknikal, orang dalam sains atau bidang-bidang lain-lain dalam social science yang mana dia buat penyelidikan tu ada nilai praktikal. So kita akan nampak impact dia, lepas tu dia memang boleh digunakan. Contoh kita buat something untuk dari segi modul, modul tu boleh digunakan. Kita buat sistem yang mana sistem tu boleh digunakan. Okey, kajian-kajian bentuk praktikal juga diinginkan sebab tu kita ada contribution, contohnya contribution dari sudut theoretical dan juga praktikal. Nanti besok kita akan bincang secara lebih detail apa itu kepentingan kajian. Okey, tapi sebelum tu kita akan cerita go through objektif dulu dan sebagainya. Nanti kita ada juga dalam minggu ni, kita akan bincangkan lebih detail tentang contribution ataupun kepentingan kajian ni. Jadi ada 4 perkara penting yang perlu kita tahu, ada 4 jenis dalam penyataan masalah. Yang pertama iaitu faktor sumbangan baru. Yang kedua tadi faktor replikasi dan extension. Yang ketiga adalah faktor perhatian. Yang keempat adalah faktor praktikal. Jadi ada orang buat penyelidikan bukan 4-4 ni. So dia lebih daripada konteks sumbangan baru. Dia lebih pada replikasi ataupun extension. Dia lebih pada perhatian. Yang keempat adalah praktikal. Ada orang yang 2, ada orang yang 1 saja, ada nak buat 4 pun boleh. Tapi biasa kat sini kita tak bincang pun 4 tu dapat 4 PhD ke tidak. 1 pun dapat PhD. Jadi tengok kesesuaian dalam bidang masing-masing, kita punya penyataan masalah berbentuk apa. Sumbangan baru dari sudut replikasi atau extension, dalam sudut perhatian ataupun praktikal.
Okey, secara ringkasnya, apa itu penyataan masalah? Untuk slide ni, ada lebih sikit. Hari pertama dan hari kedua kita ada 3 slide. Yang untuk hari ini kita ada 4 slide. Okey, secara conclusion, apa penyataan masalah? Penyataan masalah adalah dari kita nampak, saya ada kongsi ada 5 kotak tu nak tunjukkan apa yang kita dah cover daripada latar belakang. Daripada latar belakang bidang kajian ataupun isu-isu. Kemudian poin yang kedua, daripada isu-isu tu membentuk satu isu-isu yang relevan dan akhirnya jadi pencetus ataupun jadi punca kepada masalah kritikal, iaitu masalah kritikal yang khusus tu adalah penyataan masalah. Jadi dekat penyataan masalah, poin nombor 3 tu adalah masalah yang hendak dikaji, penyataan yang dikaji dalam penyelidikan. Tu poin nombor 3 tu adalah penyataan masalah. Jadi you refer slide ni, tengok poin nombor 1 dan poin 2 tu nak tunjukkan daripada latar belakang, daripada bidang kajian pergi pada isu-isu, terus isu-isu yang relevan dan menjadi pencetus dan punca kepada masalah kritikal dan khusus. Kemudian penyataan masalah itu adalah masalah yang harus dikaji dalam konteks penulisan dalam bentuk penyataan yang perlu dikaji dalam bentuk penyelidikan. Poin nombor 4, setiap penyataan masalah harus ada justifikasi. Justifikasi masalah hendak dikaji dengan adanya jurang, keperluan, peluang, potensi perubahan dan inovasi. Okey, dan poin last sekali kita nak beritahu sama macam latar belakang semalam, penyataan masalah ni penting bagi untuk kita membina objektif dan persoalan kajian. Tanpa ada penyataan masalah, objektif dan persoalan kajian tidak dapat dibina. Jadi bagi untuk membina objektif dengan siap-siap, kalau saya dapat penyataan masalah, saya boleh bina objektif. Dan kita kena tahu bagaimana nak bina objektif dan persoalan kajian berdasarkan penyataan masalah. Sebab tu penting dalam penyataan masalah tadi, perlu selari. Sejauh mana penyataan masalah itu harus selari dengan objektif. Kita nak pastikan objektif kita ada 4. Contohnya 4. Adakah 4 objektif ni dah menyelesaikan ataupun berpotensi untuk menyelesaikan semua penyataan masalah yang kita tulis. Jadi kalau ada lagi penyataan masalah yang tak dapat diterjemahkan dalam objektif, maksudnya ada perkara penyataan masalah yang belum selesaikan. Jadi sebab tu saya tulis kat bawah tu sedikit renungan kita bersama bahawa penyataan masalah itu adalah seperti perjanjian. Penyataan masalah itu ditulis sepertinya perjanjian. Apa sahaja penyataan masalah yang khusus yang kita tulis tu di bahagian ini perlu diselesaikan. Dengan selesaikan macam mana? Diselesaikan dengan penyelidikan. Bagaimana nak selesaikan penyelidikan? Dengan kita membina objektif dan juga persoalan kajian. Dengan perlu diselesaikan dengan penyelidikan yang bersesuaian. Dan jika ada penyataan masalah ini yang tidak diselesaikan, maka penyelidikan atau tesis ini adalah tidak lengkap. Saya ulang balik. Jika ada penyataan masalah yang kita tulis, yang mana tidak selari ataupun tidak diterjemahkan dalam objektif, yang tidak diselesaikan dalam penyelidikan atau tesis ini, dia dikatakan tesis yang tidak lengkap. Cuba bayangkan bila kita dah siap semua tesis, bila panel perasan, kenapa dalam penyataan masalah you ada sebut penyataan ini? Kenapa penyataan ini tidak diselesaikan? Ingat, semua perkara yang tulis dalam penyataan masalah ni adalah agreement, satu perjanjian. Apa saja you sebut harus diselesaikan. Jika tidak, tesis tidak lengkap. Sebab tu penting kita kena tengok setiap statement dalam penyataan masalah tu ada objektif dia tak? Ini apa objektif dia? Apa objektif dia? Alamak, statement ni tidak ada objektif. Kita nak buat ke tak nak buat? Buang statement tu atau pindahkan statement tu, mungkin duduk dekat latar belakang ataupun kita simpan nanti dekat bahagian literature review. Kita akan sentuh nanti dalam literature review yang untuk minggu-minggu sejauh mana sebenarnya, jadi saya simpan ni kita kena ingat sebenarnya penyataan masalah sebenar-benarnya dia datang dekat literature review. Nak dapat penyataan masalah yang terbaik adalah selepas kita selesai literature review. Saya ulang balik, nak dapat penyataan masalah yang terbaik adalah selepas kita selesai menulis literature review. Di bahagian literature review tu saya ceritakan kat mana tempat sebenarnya kewujudan penyataan masalah dalam literature review. Yang mana daripada penyataan dalam literature review tu baru kita pindah masuk dalam penyataan masalah. Maksudnya dalam literature review tu diambil balik beberapa statement, biasanya duduk di bahagian hujung-hujung section. Setiap section tu ada hujung, maksudnya setiap kalau 2.4 perenggan yang terakhir sebelum masuk 2.5, 2.5 perenggan yang terakhir 2.5, 2.6 perenggan terakhir. Ambil semua perenggan terakhir dalam setiap section tu menyumbang kepada penulisan
penyataan masalah. Yang tu kita simpan dan kita akan bincang nanti di bahagian literature review. Nak tunjuk pula literature review kena align dengan problem statement. Okey, terima kasih. Mana yang kurang dan silap daripada saya mohon maaf. Kita jumpa dalam siri akan datang. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih dengan komitmen semua dalam kita mengaji dalam bulan Ramadan ni, 3 Ramadan hari ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.